Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Basirah binti Razak. Pelajar PPPI 1. Okey, di sini saya ingin menyempurnakan tugasan kedua iaitu persembahan individu. Tajuk yang saya pilih ialah Pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Okey, terima kasih kepada pensyarah saya Dr. Sirajuddin bin Safwan kerana memberi peluang kepada kami untuk mengulas isu ini. Okey, pengenalan. Pendidikan adalah hak asasi semua manusia dan dari segi falsafahnya, semua individu di dunia ini mempunyai hak untuk belajar dan mengetahui sesuatu termasuklah individu berkeperluan khas. Maksudnya tiada siapa pun yang terkecuali untuk mendapatkan pendidikan di dunia ini. Seterusnya, definisi individu berkeperluan khas. Kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial dan emosi tidak mencapai pertumbuhan biasa hingga mereka tidak mendapat faedah sepenuhnya dari rancangan sekolah biasa menurut Chua Hu. Gagliolo pula mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas sebagai individu yang mempunyai kelainan dari aspek norma standard sosial dan komuniti. Kelainan ini disebabkan perbezaan yang ketara dari segi fizikal, kognitif, sensori deria ataupun ciri-ciri tingkah laku. Kanak-kanak berkeperluan khas merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal. Kanak-kanak ini berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri mental, keupayaan deria, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku dan emosi serta ciri-ciri fizikal. Keyword, kanak-kanak yang mengalami kesukaran belajar, contohnya kanak-kanak pintar cerdas yang mempunyai kebolehan yang jauh lebih tinggi daripada norma biasa. Golongan ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka. Ini kepada kanak-kanak pintar cerdas. Biasa terdapat sekolah untuk kanak-kanak pintar cerdas ni, contohnya di UKM dan USIM, iaitu Permata Pintar. Okay. Mari kita lihat kepada Akta Pendidikan. Akta Pendidikan 1996 Seksyen 312 menyatakan kanak-kanak itu dikatakan memerlukan keperluan khas jika mereka mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran yang memerlukan peruntukan pendidikan khusus terhadap mereka, iaitu mereka mempunyai masalah pembelajaran yang besar berbanding kanak-kanak sebaya dengannya. Yang kedua, mempunyai kecacatan yang menghalangnya menggunakan kemudahan pendidikan yang digunakan oleh kanak-kanak yang sebaya dengannya. Di bawah, mereka mestilah di bawah umur wajib bersekolah dan berada di dalam dua kategori ini. Okey, seterusnya, mari kita lihat kepada kategori murid-murid berkeperluan khas. Okey, murid-murid berkeperluan khas dibahagikan kepada 6 kategori. Kategori yang pertama ialah kurang upaya penglihatan, yang kedua kurang upaya pendengaran, yang ketiga kurang upaya pertuturan, yang keempat kurang upaya fizikal, yang kelima masalah pembelajaran dan yang keenam kurang upaya pelbagai. Di sini saya akan menerangkan lebih terperinci. Apa itu kanak-kanak yang kurang upaya pendengaran? Kanak-kanak yang mengalami kurang upaya pendengaran ini mempunyai kepelbagaian tahap masalah pendengaran, sama ada mereka ini menggunakan alat bantuan pendengaran ataupun tidak. Terdapat 4 tahap pendengaran berdasarkan tahap desibel. Yang pertama, di tahap ringan 15 hingga 70 desibel. Yang kedua, tahap sederhana iaitu 30
Ini adalah contoh alat bantuan pendengaran. Okay, untuk murid MDK yang menghadapi kurang upaya pendengaran. Okay, yang kedua, bagi kurang upaya penglihatan, okay, penglihatan mereka terhad ataupun tidak dapat melihat di kedua-dua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan. Kita bahagi kepada tiga jenis. Yang pertama, penglihatan yang sangat terhad. Yang kedua, buta. Yang ketiga, buta sebelah mata. Kemudian, yang ketiga ialah kurang upaya pertuturan. Okey, kurang upaya pertuturan ini ialah mereka gagal bertutur dengan baik yang mengakibatkan gangguan komunikasi secara sempurna oleh mereka yang berinteraksi dengan mereka. Maksudnya, murid ini ada masalah dengan pertuturan mereka, sama ada masalah sebutan atau pelat, masalah gagap, masalah suara, sama ada suara ke dalam suaranya halus yang susah untuk orang nak faham. Dan yang terakhir ialah masalah bahasa. Okay. Ini kategori yang keempat, iaitu kurang upaya fizikal. Okay, kurang upaya fizikal ni ialah individu yang kehilangan ataupun kekurangan pada mana-mana bahagian badan disebabkan ketidakupayaan sistem badan untuk berfungsi dengan baik dan menyukarkan pelaksanaan aktiviti harian. Okay, mereka ni tidak mampu untuk melakukan aktiviti harian seperti pergerakan, penjagaan diri dan sebagainya. Okay, contohnya cerebral palsy. Okey, murid-murid cerebral palsy ni mudah dikenal pasti melalui bentuk fizikal, alat bantu yang digunakan dan kelainan dalam pergerakan mereka. Okay, kenapa? Sebabnya mereka ini menggunakan kerusi roda. Mereka juga ada yang menggunakan topang ketiak ataupun tongkat, mengalami masalah ataupun gangguan dalam mobiliti pergerakan. Terdapat anggota badan yang tidak sama padanannya dan motor kasar dan motor halus mereka sangat lemah. Okay, yang kelima ialah individu yang mempunyai masalah pembelajaran. Okay, masalah pembelajaran ini didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa, sama ada pertuturan atau penulisan, di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikir, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Okey, kategori murid ini yang mempunyai masalah pembelajaran ialah disleksia, lembam, ADHD, autism dan sindrom Down. Ini kita boleh lihat gambar murid yang mengalami masalah sindrom Down. Okay, yang keenam ialah ketidakupayaan pelbagai. Ini ialah gabungan antara masalah pembelajaran, ketidakupayaan pendengaran, penglihatan, fizikal dan pertuturan. Okay, seterusnya, pendidikan untuk murid berkeperluan khas di Malaysia. Okey, atau OKU 2008 telah menyatakan dengan jelas di mana kanak-kanak berkeperluan khas ini berhak untuk memperoleh peluang pendidikan yang sama rata tanpa diskriminasi atau dikecualikan. Okey, murid MDK ini mendapat pendidikan secara khusus di beberapa buah sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Khas di Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan program dan kategori muridnya. Ini program pendidikan khas. Apa itu program pendidikan khas? Program pendidikan khas di bawah Akta Pendidikan tahun 1996 ialah satu program yang disediakan di sekolah khas bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan pendengaran, dan satu program percantuman di sekolah biasa bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan atau kecacatan pendengaran atau masalah pembelajaran dan
satu program pendidikan inklusif bagi murid-murid berkeperluan khas yang boleh menghadiri kelas biasa bersama dengan murid-murid biasa. Okey, ini ialah jenis program pendidikan khas yang ada di sekolah-sekolah negeri di Malaysia. Okey, yang pertama sekolah pendidikan khas. Okay, sekolah pendidikan khas ni yang kita boleh lihat di Johor pun ada satu sekolah pendidikan khas yang mana menempatkan murid-murid yang sekolah menengah dan sekolah rendah. Okay. Sekolah pendidikan khas ni ialah di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Khas JPK. Sekolah ini menyediakan perkhidmatan khas untuk murid bermasalah pendengaran dan penglihatan. Okay, seterusnya program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI. PPKI ini kita dapat lihatlah di sekolah-sekolah kementerian sekarang, sekolah rendah pun dah banyak terdapat kelas PPKI. Okey, PPKI ini ialah di bawah pentadbiran Jabatan Pendidikan Negeri untuk murid yang mempunyai masalah pembelajaran, pendengaran dan penglihatan. Ia bertujuan untuk memastikan murid khas mendapat pendidikan dalam persekitaran terhadap yang minimum. Murid ini akan ditempatkan di kelas khas di sekolah harian. Murid ini akan ditempatkan di kelas khas di sekolah harian biasa supaya mereka dapat bergaul dengan murid biasa dan tidak rasa terpinggir. Kalau kita dapat lihat, waktu hadir mereka ke sekolah ialah sama. Cuma waktu balik mereka agak berbeza kerana mereka balik awal daripada murid aliran perdana. Okey, program ini diwujudkan di sekolah harian biasa sama ada di sekolah rendah, menengah dan sekolah teknik ataupun vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran pembelajaran secara pengasingan dan secara inklusif. Seterusnya program pemulihan khas. Program ini merupakan program yang disediakan bagi membantu murid-murid mengatasi masalah belajar yang khusus, terutamanya dalam penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran ialah dengan menggunakan sistem pengasingan sementara. Ini kita boleh lihat kalau di sekolah bila tibanya waktu bahasa Melayu dan matematik, kalau tak salah saya lah, murid-murid ini akan dikeluarkan daripada kelas mereka dan mereka akan masuk ke kelas pemulihan untuk belajar bersama guru pemulihan khas kerana tahap mereka berbeza. Maksudnya mereka lemah dalam pemahiran asas ini. Jadinya mereka akan ditempatkan sementara di kelas pemulihan khas sehingga mereka sudah mencapai tahap yang ditentukan untuk belajar bersama kawan-kawan mereka di kelas biasa. Sekarang mari kita lihat definisi pendidikan Islam. Syekh Ahmad mendefinisikan pendidikan Islam sebagai satu latihan aqliyah, jasmaniah dan ruhiyah yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berkebudayaan tinggi, sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warga negara yang berguna. Mikdad Yalcin pula mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses untuk melaksanakan falsafah pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan kepribadian yang digariskan oleh falsafah supaya sasiat Islamiah dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku dan sikap seorang Muslim walau di mana-mana mereka berada. Okey, falsafah pendidikan Islam. Apa itu falsafah pendidikan Islam? Okay, falsafah pendidikan Islam ialah falsafah yang bersumberkan falsafah hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam bidang pendidikan. Okay, falsafah ini menentukan keseluruhan tujuan akhir kehidupan dunia akhirat tercapai dengan jadinya. Okay, falsafah pendidikan Islam menegaskan bahawa
Manusia ialah makhluk Allah dan manusia mempunyai batasan dalam tindakannya. Oleh itu, pendidikan ini merupakan satu aliran falsafah yang berbentuk keagamaan yang berusaha untuk meningkatkan keimanan manusia kepada Allah agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi serta keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Matlamat Pendidikan Islam. Apa dia matlamat pendidikan Islam? Matlamat pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, apa dia objektif pendidikan Islam? Okey, objektif pendidikan Islam ada banyak tapi saya ambil 3 sahaja. Okey, yang pertama mengajar murid didikan agama supaya mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, memberikan kehidupan dan nikmat dan menyediakan balasan baik dan jahat di dunia dan di akhirat. Kemudian untuk mendidikkan jiwa murid-murid sehingga mencetuskan kesedaran beragama yang mendalam dalam jiwa mereka. Dan yang seterusnya mendidik jiwa murid supaya beramal dengan akhlak yang terpuji sejak kecil di samping memandu mereka supaya menghargai kemuliaan tingkah laku dan beramal dengan tuntutannya. Okay. Pelajaran pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Okey, program JCOF pendidikan khas adalah satu usaha untuk memperkasakan pendidikan Islam di pendidikan khas. Untuk yang pertama untuk murid berkeperluan khas yang mengalami masalah pembelajaran, pendengaran dan penglihatan. Okey, bagi murid ini, mereka diberi penekanan khusus dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan modul kaedah Iqra dan Fardu Ain menggunakan modul amali solat. Okey, bagi yang MDK yang mempunyai masalah pendengaran, program ini akan memberi penekanan khusus dalam pembelajaran Al-Quran yang menggunakan sama juga modul kaedah Iqra. Untuk Fardu Ain, mereka akan menggunakan modul amali solat dan pembelajaran Jawi akan menggunakan modul pembelajaran Jawi. Okey, manakala bagi murid yang mempunyai masalah penglihatan, mereka akan menggunakan sepenuhnya modul JCOF aliran perdana yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Okey, objektif program JCOF di pendidikan khas. Okey, setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan kepada murid Islam di program pendidikan khas integrasi sekolah rendah, mereka ini akan dapat pertama membaca ayat-ayat pendek berpandukan Iqra. Okay, kemudian mereka dapat menguasai bacaan buku Iqra 1 hingga 6 setelah tamat sekolah rendah. Yang ketiga, mereka ini diharapkan akan dapat mengetahui dan melakukan perbuatan berwuduk. Kemudian menyebut dan membaca bacaan dalam solat serta mengetahui dan melakukan perlakuan dalam solat. Maksudnya perkara-perkara asas untuk menjadi seorang Muslim ditekankan kepada murid-murid MBK. Kepentingan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kepentingan program JCOF. Apa dia kepentingan program JCOF? Yang pertama, kepentingan bacaan ayat Al-Quran. Okey, aspek kemahiran membaca Al-Quran perlu diberi pendedahan yang maksimum agar mereka mampu menguasai bacaan Al-Quran dengan sebaiknya sekiranya diberi pengajaran yang cukup. Okey, maksudnya walaupun mereka ini anak-anak MDK, maksudnya anak-anak istimewa yang mempunyai masalah, yang mempunyai kekurangan, mereka juga perlu mendapatkan pendedahan yang maksimum untuk mereka mampu untuk menguasai bacaan Al-Quran. Kalau mereka tak diberi pendedahan, macam mana mereka nak belajar? Kemudian,
Mereka ini akan diajar melalui penggunaan modul kaedah Iqra' yang telah diubah suai mengikut tahap penguasaan murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran kaedah ini menunjukkan kepada pembacaan buku Iqra' 1 hingga buku Iqra' 6 untuk murid sekolah rendah. Okey, kemudian kepentingan fardu ain dalam program Jacob untuk murid MBK. Okey. Ini memberi penekanan kepada pengajaran modul amali solat. Pengajaran dan pembelajaran modul ini dilaksanakan di dalam bilik darjah dan secara amali ataupun praktikal di luar bilik darjah bagi memastikan murid dapat menguasai kemahiran berwuduk dan solat. Okey, kemudian proses PDP ini melibatkan aktiviti teori dan amali di luar bilik darjah. Okey, macam mana kita nak? Mereka akan diajar cara untuk berwuduk. Okey, kalau berwuduk mestilah kena membuat amali kan. Amali maksudnya mereka akan belajar cara-cara mengambil wuduk dengan betul. Okey, kemudian modul-modul yang digunakan untuk pendidikan khas di bawah program Jacob. Okey, yang pertama modul pengajaran dan pembelajaran kaedah Iqra', model kelas pengajaran dan pembelajaran Iqra' dan model tasmik. Okey, kemudian modul pengajaran dan pembelajaran amali solat. Okey, mereka menggunakan model kelas pengajaran dan pembelajaran amali solat melalui teori dan amali. Okey, inilah isu dan cabaran dalam pendidikan Islam bagi murid Okey, isu dan cabaran yang pertama ialah guru kurang pengetahuan tentang MBK. Okey, guru tidak mempunyai ikhtisas. Ini dalam bidang pendidikan khas. Okey, contohnya guru-guru GPI yang diletakkan di program pendidikan khas, mereka ini tidak mempunyai ikhtisas dalam bidang pendidikan khas. Jadi mereka tidak tahu macam mana untuk menguruskan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah ini. Okay, sebagai contoh, guru tidak mempunyai latihan pengkhususan dalam bidang pendidikan khas. Contohnya penggunaan mesin braille. Okay, jadi macam mana cikgu ni nak mengajar mendidik murid yang mempunyai masalah penglihatan membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran braille, tapi sedangkan guru tersebut tidak tahu kaedahnya. Okay. Jadi guru tersebut belajar sendiri supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Maksudnya guru ini mencari inisiatif sendiri untuk membangunkan diri mereka agar dapat melaksanakan pengajaran dengan sebaiknya. Okay, kemudian kekangan masa mengajar MBK penglihatan. Okey, isu dan cabaran kedua yang dapat dikenal pasti dalam pengajaran tilawah Al-Quran pelajar khas bermasalah penglihatan ini adalah kekangan masa yang sangat terhad. Guru tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mengajar tilawah Al-Quran secara khusus. Sebaliknya, guru lebih tertumpu untuk menghabiskan sukatan pelajaran bagi murid menghadapi ujian. Okay, penekanan terhadap tilawah Al-Quran juga kurang kerana lebih memberi penumpuan kepada komponen yang lain. Okay, masa yang diperuntukkan untuk pengajaran mata pelajaran pendidikan Islam adalah kurang. Maksudnya perlu ditambah lagi lah untuk asuhan tilawah. Okay, ini menyebabkan guru tidak memberi penekanan kepada pengajaran membaca Al-Quran. Sebaliknya, penekanan hanya diberikan kepada mengajar tajwid yang termasuk di dalam sukatan pelajaran ataupun sukatan peperiksaan sahaja. Okay, ini akan menyebabkan kemampuan pelajar MBK untuk membaca Al-Quran dengan baik tidak dapat ditingkatkan. Okey, isu yang ketiga ialah
Guru menghadapi masalah untuk mengajar tilawah Al-Quran kerana kebanyakan pelajar tidak mempunyai asas langsung dalam tilawah Al-Quran. Contohnya, mereka tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah, tak dapat bezakan baris dan akan menyebabkan guru terpaksa mengajar seorang demi seorang. Dalam keadaan kekangan masa yang sangat terhad, itu sudah pastilah guru ini tak dapat memberi tumpuan khusus untuk memperbaiki bacaan satu persatu. Pelajar ini juga tidak menguasai tulisan Jawi. Jadinya guru sukarlah untuk mengajar. Sedangkan buku teks yang Al-Quran dalam tulisan Jawi atau huruf-huruf hijaiyah Arab. Macam mana guru nak mengajar kalau murid-murid ini tak kenal huruf Jawi? Maksudnya akan menjadi menambah satu beban lah, sukarlah untuk guru mengajar murid-murid. Ini ada kaitan dengan keadaan sebahagian pelajar yang mempunyai intelek yang sangat rendah. Kemudian isu dan cabaran yang ketiga ialah kekurangan bahan bantu mengajar. Guru tidak mempunyai bahan bantu mengajar dari sumber yang luas dalam pengajaran tilawah Al-Quran, terutama indikator penglihatan, kerana tidak banyak bahan pendidikan dalam rujukan tulisan Braille untuk dirujuk. Kemudian sikap lepas tangan ibu bapa ni. Ibu bapa ni lepas tangan, maksudnya dia dah rasa anak-anak mereka bersekolah, jadinya tugas dan tanggungjawab mendidik itu hanya diberi kepada guru. Jadinya contohnya untuk belajar membaca Al-Quran. Bila di sekolah cikgu ajar, tapi dah balik rumah, ibu bapa tak semak semula, tak tanya apa yang anak belajar, tak ulang kaji. Jadi murid akan susahlah nak ingat semula. Murid tak dapat ingat apa yang mereka belajar di sekolah. Menyerahkan tugas pengajaran kepada guru di sekolah tanpa pemantauan apabila berada di rumah. Maksudnya belajar tu dekat sekolah je, apabila dekat rumah dah hilang dah. Mak bapak dah tak ambil kisah. Menurut saya, pengajaran tambahan selain di sekolah membantu murid menguasai sesuatu bidang. Maksudnya kalau ibu bapa dapat meluangkan masa untuk anak-anak, dapat semak semula apa yang mereka belajar di sekolah, jadi murid akan cepatlah mudah untuk murid menguasai sesuatu bidang. Kemudian salah penempatan. Maksudnya guru-guru ini optionnya lain, tapi ditempatkan di pendidikan khas. Maksudnya guru tak ada option pun dalam bahasa, dalam pendidikan khas. Guru pendidikan Islam yang baru posting tidak dapat menguasai bahasa isyarat kerana option mereka berbeza. Contohnya, guru dalam bidang masalah pembelajaran telah ditempatkan di program integrasi pendidikan khas masalah pendengaran dan terpaksa mengajar pelajar masalah pendengaran. Sedangkan mereka ini, guru ini ialah guru masalah pembelajaran, bukannya guru pendidikan khas. Jadinya pihak kementerian sepatutnya lebih teliti dalam menentukan penempatan guru-guru baru. Cadangan penambahbaikan pengajaran pendidikan Islam bagi murid berkeperluan khas. Yang pertama, mempertingkatkan DPI yang mahir menggunakan Al-Quran Braille untuk indikator penglihatan. Yang kedua, menambah tempoh masa pengajaran Al-Quran daripada 3 masa ditambah dengan lagi 1 masa untuk tempoh untuk pengajaran Al-Quran sahaja. Kemudian penambahan khusus guru untuk mengajar subjek Al-Quran. Jadinya guru akan lebih fokuslah, boleh fokus kepada pengajaran Al-Quran. Yang keempat, menyediakan dan memperbanyakkan bahan bantu mengajar untuk individu. Kemudian meningkatkan pengajaran tilawah Al-Quran di peringkat sekolah rendah. Kemudian menyediakan peluang
kepada NDK ke sekolah aliran agama. Maksudnya bagi kanak-kanak ataupun murid NDK yang mempunyai kelayakan, mereka ni diberikan peluang lah untuk belajar di sekolah aliran agama apabila di peringkat sekolah menengah. Kemudian ibu bapa perlu memainkan peranan dan memberi galakan dan sokongan padu kepada anak-anak NDK supaya berusaha untuk menguasai bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, pusat-pusat penyelidikan perlu menghasilkan satu inovasi untuk membantu golongan NDK seperti Al-Quran Braille. Okey, di sini di akhir nanti saya ada sediakan satu video, maksudnya video daripada kumpulan penyelidik Maktum daripada UC yang mencipta ataupun yang mengajukan yang merupakan sebuah pusat penyelidikan untuk orang kurang upaya penglihatan. Di sini mereka membuat kajian lah, membuat kajian ataupun ada inovasi yang boleh membantu orang-orang yang kurang upaya penglihatan. Okey, sebagai rumusan, NDK tidak boleh terpinggir untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna seperti murid lain di aliran perdana. Justru itu, sebagai seorang guru pendidikan Islam, mestilah perlu sentiasa bersemangat untuk mendidik anak murid, terutama NDK, kerana mereka memerlukan lebih perhatian daripada guru. Okey, untuk menjadikan murid itu seorang yang berilmu, beriman, berakhlak mulia selaras dengan matlamat pendidikan Islam, guru perlu sentiasa mencari kekurangan dari segi kaedah dan pengajaran dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu untuk manfaat guru sendiri dan anak murid. Sekian saja daripada saya. Sebab ini saya akan tunjukkan video je lah, tidak boleh tengok. Sekian saja daripada saya. Segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri dan terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nur Akhyari Muhammad Raus, penyelaras Unit Penyelidikan Ibnu Maktum UMI UC. Unit Pendidikan Ibnu Maktum ataupun dikenali sebagai UMI merupakan salah satu niche area yang dibangunkan oleh kumpulan penyelidik Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, rentetan daripada penawaran kursus wajib fakulti kita, iaitu aplikasi Braille dalam pengajian Quran dan Sunnah seawal tahun 2008. Saya boleh katakan bahawa kursus ini adalah merupakan kursus yang pertama seumpamanya. Pelajar-pelajar kita ditawarkan ataupun didedahkan dengan isu berkaitan dengan pengajaran Al-Quran Braille di peringkat Jazah Sarjana Muda, dan kita juga telah menubuhkan pada tahun 2012 Institut Quran Braille, di mana institut ini berperanan untuk membuat penyelidikan, inovasi dan perkhidmatan kepada golongan-golongan OKU, khususnya OKU penglihatan. Kalau kita lihat UMI sendiri, kita ada misi dan visi kita. Pertamanya kita namakan sebagai ability based, maknanya ke arah untuk memperkasakan OKU itu dari sudut kekuatan mereka, pendidikan mereka khususnya berkaitan dengan agama, dan keduanya adalah berkaitan dengan barrier free, maknanya kita cuba mengurangkan halangan-halangan untuk mengaktifkan golongan-golongan ataupun komuniti OKU ini supaya mereka juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Yang ketiganya kita namakan sebagai community based, maknanya kita cuba turun ke padang melihat komuniti-komuniti OKU ini mereka memerlukan pendedahan-pendedahan berkaitan dengan agama, dan yang terakhirnya adalah dipanggil sebagai dependensi, iaitu isu kebergantungan golongan-golongan OKU ini ataupun sumber agama. Mereka ini memerlukan juga pendedahan mereka untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu sendiri, dan kumpulan penyelidik UMI ini berperanan untuk mendepani isu-isu yang sebegini supaya mereka ini tidak lagi dilihat sebagai golongan-golongan yang ketinggalan khususnya berkaitan dengan aktiviti-aktiviti agama.
Kalau kita lihat USIM di antara peneraju integrasi ilmu nakli dan akli, dan kita lihat juga UMI kita juga membuat inovasi-inovasi berorientasikan pendekatan integrasi nakli dan akli ini, di mana kita membangunkan produk-produk inovasi yang kita lihat dari sudut kontennya adalah konten agama, tetapi dari sudut penyampaiannya adalah berbentuk teknologi. Sebagai contohnya, seawal tahun 2012 kita telah menghasilkan produk yang dinamakan sebagai Iqra versi Braille. Maknanya buku-buku Iqra yang sedia ada ini tidak dapat diakses oleh golongan OKU penglihatan. Jadi kita menterjemahkan buku Iqra kepada dalam bentuk tulisan Braille. Maka dengan ini pelajar-pelajar ataupun murid-murid di sekolah-sekolah dapat mempelajari Iqra, buku Iqra itu dengan baik dan berkesan melalui tulisan mereka sendiri. Besar harapan kami, kita ingin melihat satu center yang khusus kita bangunkan, yang dalam perancangan kami kita namakan sebagai Islamic Enabling Hub, sebagai satu center berperanan untuk membuat penyelidikan dan perkhidmatan kepada bukan sekadar untuk memperkasakan golongan OKU, tetapi untuk memberi kesedaran kepada komuniti-komuniti masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai otoriti dalam dasar dan perlembagaan, untuk memperjuangkan dan juga memberi ruang dan peluang accessibility OKU ini untuk mendapat education for all, iaitu pendidikan untuk semua. Maka mereka ini juga boleh mendapat ruang dan peluang untuk belajar di universiti, terlibat sama dalam usaha-usaha dakwah. Dan kita lihat golongan-golongan ataupun komuniti-komuniti ini, apabila mereka ini diberi ruang dan peluang, maka mereka juga akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan negara.